InsyaAllah. Mana orang lagi? Tak main. Kayu lagi. Kayu lagi. Saya sebulan. Oh, kita salam je. Baik, insyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabu ridwan insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa yang dikenaki Allah Taala akan kebaikan, saya berikan kefahaman di dalam agama. Yang menghormati silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin dan muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. So, kita sambung kembali pengajian kita yang tertangguh sebabkan Ramadan dan juga Syawal, dan kita masih lagi dalam mood Syawal. Dalam mood Syawal lah. Kerana Syawal kita ni sebulan. Kaya sebulan, jangan lebih daripada sebulan sudahlah. Kadang terlajak 2 bulan. Jangan dah terlajak. Gitu kan. Tapi kalau Nabi sebut hanya raya ialah hari pertama je. Hari pertama tu hari raya kan. Yang lain tu hari raya. Hari pertama. 2 hari raya, raya haji dan raya puasa kan. Gitu. Di mana hari yang diharamkan kita berpuasa masa itu. Hari yang diharam kita berpuasa hari raya pertama kan. Itulah katakan hari raya. Hari raya pertama sama ada pada Fitri dan juga kata hari Adha. Gitu. Kerana pada masa itu kita diharamkan untuk berpuasa, tak boleh berpuasa. Mesti berbuka. Ya, tapi sebabkan orang kita ni disebabkan puasa sebulan, maka dia ke raya pun sebulan. InsyaAllah. Baik. Jadi malam ini kita sambung masih lagi dalam pembahasan ta'lim wal muta'allim. Ta'lim wal muta'allim
mengajar dan juga belajar. Bab yang keempat, bab yang keempat, fi bayani ilmi allazi huwa fardhu ain. Bab pada menyatakan ilmu yang ianya merupakan fardhu ain. Bab bayanul ilmi allazi huwa fardhu ain. Bab pada menyatakan ilmu yang ianya ilmu itu adalah fardhu ain. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Macam tu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu kepada setiap muslim. Hadis ni merupakan hadis sahih. Hadis sahih, telah terdahulu akan takhrijnya. Takhrijnya pada rakam yang ke-8. Sabaka takhrijuhu bi ramqin samanya. Telah terdahulu akan takhrij hadis ini pada nombor yang ke-8. Nombor ke-8 dalam bahasa belakang kot. Nombor betul ke? 10. Kalau nombor 8, betul. 8 riwayat Ibnu Majah, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan As-Saghir, Al-Aqili dalam kitab Ad-Du'afa, Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kena dengan hadis tadi lah. Baik. Jadi menuntut ilmu tu fardhu ain di atas setiap muslim. Faminhu ma yudriku bihi tauhid. Maka setengah daripadanya ialah sesuatu yang boleh diperdapatkan dengannya ilmu tauhid. Apa yang terdapat ilmu tauhid? Yu'lamu bihi zatullah wa sifatihi. Mengetahui dengannya akan zat Allah Ta'ala dan juga dengan sifat-sifat Allah. Jadi apakah penting ilmu tauhid? Dengan ilmu tauhid kita dapat mengenal zat Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang mana zat dengan sifat Allah ini tiada dapat diserupakan dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis menyatakan bahawa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kamu berfikir tentang kejadian Allah, mana apa-apa yang telah pun jadi Allah Ta'ala dalam alam ini. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah, kerana kita tak mampu untuk mencapai zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Macam mana rupa sebenar zat Allah Ta'ala tu, Allah alam lah, tak dapat. Cuma banyak diceritakan tentang sifat-sifat Allah. Sifat sama, mendengar. Sifat basar, melihat. Sifat kalam, berkata-kata. Yang semuanya itu tidak sama seperti sifat makhluk. Contohnya sifat sama, mendengar. Mendengar Allah Ta'ala tak sama seperti mendengar kita. Kita mendengar menggunakan gegendang telinga. Tak ada gegendang telinga, rosak gegendang telinga, tak boleh dengar. Kita melihat menggunakan biji mata. Kalau tak ada biji mata, tak boleh lihat. Allah Ta'ala bukan melihat menggunakan biji mata. Allah Ta'ala mendengar bukan menggunakan gegendang telinga. Kemudian apa lagi? Berkata-kata, Allah Ta'ala berkata-kata, laisa biharfin wala bisautin. Tiada suara dan tiada huruf. Laisa bisautin wala biharfin. Tidak dapat diserupakan dengan kita. Kalau kita berkata-kata, mestilah perkataan daripada mulut kita, kan, maka kita dengarlah orang itu berkata-kata gitu. Kalau kita punya tekak kita bermasalah, lidah kita bermasalah, maka kita tak boleh berkata-kata. Kita tengok orang bisu. Gitu. Allah Ta'ala berkata-kata, tetapi tidak dapat diserupakan dengan makhluk. Macam mana makhluk itu berkata-kata gitu. Baik, wa minhu ma yurafu bihi al ibadah. Maka setengah daripada tauhid tadi, barang yang mengenal dengannya akan ibadah. Ibadah, kemudian wal halal wal haram. Benda yang halal dan juga benda yang haram. Gitu.
Kan? Wa minhu, dan setengah daripadanya fadu ilmu tadi. Ilmu. Setengah daripadanya ilmu tadi, ilmu yang fadu yang kata setiap muslim tadi, ma yu'rafu bihi ibadah. Sesuatu benda yang dapat mengenal dengan ibadah. Iaitu ilmu fiqh lah. Ilmu fiqh. Kan? Ilmu fiqh penting juga. Kerana dengan ilmu fiqh maka kita dapatlah tahu kita punya sembahyang tu batal ke tak batal. Kan? Kalau kita terpijak, tercicak, batal tak? Batal lah. Kalau orang tak belajar, dia tak reti, tak tahu. Dia main belasah je. Walaupun kakinya terpijak ke ayam ke, sebagainya. Kan? Jadi orang tak faham, kan? Bila dia terpijak ke ayam, dia anggap dia punya wuduk itu batal. Wuduk tak batal, terpijak ke ayam. Wuduk batal tak? Terpijak ke ayam. Tak batal. Tapi bernajis. Bernajis. Siramlah najis tu, buanglah najis tu. Wuduk masih kekal lagi. Kerana membatalkan wuduk itu contohnya terkentut. Tak keluar daripada dua kemaluan lah, depan dan belakang kan. Barulah batal kita punya tu. Tapi kalau hanya terpijak ayam, kan? Terpijak cicak, wuduk tak batal. Kan itu. Tapi sembahyang tak sah. Sebab apa? Bernajis. Kaki kita bernajis. Kan? Tangan kita bernajis contohnya. Pakaian kita bernajis. Jadi sembahyang tak sah lah kerana bernajis. Tetapi wuduk itu tidak batal. Cuma kita buang lah. Kan? Najis pun ada 3 jenis najis kan? Najis ada 3 najis. Pertama, najis muhaffafah, najis yang ringan. Kemudian kita najis mutawassitah, najis pertengahan. Kemudian najis mughalazah, najis yang berat. Najis yang berat. Ada 3 pembahagian najis. Pertama, najis muhaffafah, najis yang ringan. Iaitulah najis kan, kencing kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun bawah. Itu dikatakan najis muhaffafah. Yang kedua, najis mughalazah. Najis yang selain daripada kan babi dan anjing. Kan babi dan anjing itu maka dikatakan najis mutawassitah, najis yang pertengahan. Kemudian najis muzalagah itulah babi dan kan anjing kan. Jadi ketiga-tiga itu ada kaedah dan juga cara menyucikan dia. Jadi cara kaedah menyucikan itu ialah fiqh lah. Fiqh lah yang itu kan. Gitu. Kemudian dalam konteks kita solat itu juga kan, mana perkara yang membatalkan solat, mana perkara tak membatalkan solat. Fiqh lah yang memperincikan dia. Cara bertakbir macam mana? Takbir untuk ihram macam mana caranya? Takbir intiqalat, takbir pindah rukun, macam mana cara dia? Bacaan dalam sujud, dalam rukuk dan sebagainya. Jadi yang dapat kita mengenal benda tu ialah dengan ibadah ataupun dengan ilmu fiqh. Baik, wa minhu ma tuqrabu bihi ibadah. Maka setengah daripadanya ilmu pengetahuan tadi itulah barang-barang yang mengenal dengannya akan ibadah. Wal halal dan haram. Benda yang halal dan benda yang haram. Benda yang boleh dan benda yang tak boleh. Wa ma yuhramu minal muamalat. Dan barang-barang yang diharamkan daripada segi muamalat. Wa ma yahillu, dan barang-barang yang dihalalkan. Jadi dengan kita belajar fardu ain tadi juga, maka kita dapat mengenallah benda yang diharamkan dalam konteks muamalat. Contohnya riba. Riba diharamkan. Jual beli dibenarkan. Dibenarkan kan jual beli. Macam tu. Jadi dengan tu kita dapat kenallah benda ni boleh, benda tak boleh dalam konteks muamalat. Wa minhu ma ta'lamu bihi ahwalul qalbi. Dan setengah daripadanya ilmu fardu ain lagi, itulah barang yang mengenal ia dengannya kelakuan hati. Kelakuan hati kita. Benda dalaman kita. Kerana dalam bab agama ni dia bukan hanya dalam bentuk luaran saja. Dalaman pun penting jugalah. Fiqh dia lebih kepada luaran, fiqh luaran. Kan tasawuf ataupun akhlak lebih pada hati kita, dalaman kita.
Dalam solat kan adanya rukun qalbi kan. Ada rukun qalbi dan ada rukun fi'li. Rukun qalbi itulah kita niat dalam hati lah. Gitu. Mesti ada qasad, mesti ta'arud dan ta'yin. Qasad, ta'arud dan ta'yin tu misal 3 tu kena ada lah ketika kita berniat. Kita mengangkat, kita takbir untuk mengerjakan solat. Kita katakan rukun qalbi lah, niat dalam hati. Okey. Kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan lah. Gerakan dalam solat, kemudian ruku, sujud, kan? Itu dia katakan rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qauli, rukun perkataan, itulah suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah tu, mengikut kepada syarat-syarat yang didaki dalam bacaan Fatihah, maka kita telah menyempurnakan atas rukun iaitulah qauli. Betul. Baik. Wa minhu ma ta'lamu bihi ahwalul qalbi, dan setengah daripada ilmu fardu ain itu ialah sesuatu yang mengenal dianya kelakuan hati. Wa ma yahmidu minha, dan barang-barang yang dipujikan dengannya. Kasabri, seperti sabar. Kemudian apa lagi? Syukur. Kemudian wasaha, saha ni pemurah. Sahaun, sin kha alif hamzah. Saha ni pemurah. Macam tu. Bukan ishaq lain. Sahaun. Kemudian wa husnul khalqi, kan bagus akhlak dan kelakuan. Wa husnul muasyarah, bagus pada punya pergaulan dia. Wasiku, dan benar. Wal ikhlas, dan ikhlas. Tuan-tuan, ini semua sifat-sifat ciri-ciri yang baik. Sifat-sifat, istilah kita namanya, istilahnya sifat mahmudah. Sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Kita kena ada sifat-sifat terpuji dalam diri kita. Tak cukup kalau kita belajar fiqh, tak cukup belajar fiqh tapi akhlak tak elok. Tak cukup kalau kita ni alim tauhid, alim fiqh, tapi dalam bab orang kata tasawuf ataupun akhlak kita jatuh, tak elok. Kan? Jadi sudah tentu tidak mencerminkan kita ni sebagai seorang yang mukmin yang sebenar. Kira orang mukmin sebenar tu dia mesti bagus. Akhlak dia pun bagus, budi pekerti bagus, kemudian dari segi kan ibadah lain pun bagus, tauhid dia pun bagus, akidah pun bagus. Itu yang kita nak lah, betul. Wa ma yahmidu minha, dan barang yang dipuji daripadanya. Mana kelakuan hati yang dipuji? Contohnya as-sabri tadi, sifat sabar. Innallaha as-sabirin, Allah Ta'ala suka pada orang yang sabar. Kemudian syukur, kan? Syukur mana berterima kasih pada Allah, syukur. Man lam yashkuru qalil lam yashkuru katsir. Siapa yang tidak berterima kasih dengan pemberian yang sedikit, dia tidak berterima kasih dengan pemberian banyak. Pemaknaan syukur, tuan-tuan, syukur itu ialah menggunakan segala anggota badan kita ke atas perkara yang diridhoi Allah Ta'ala redha. Kita kata syukur. Itu. Kemudian wasaha ni pemurah. Nabi adalah sifat yang ciri-ciri yang ada pada Nabi ialah pemurah. Kalau bulan Ramadan tersebut sebelum ni, Nabi sangat pemurah, seperti angin yang berhembuskan, sangat pemurah. Aja dia. Kemudian wa husnul khalqi, bagus pergaulan. Wa husnul muasyarah, bagus dia punya makhluk akhlak tadi, dan bagus pergaulan. Muasyarah pergaulan lah. Pergaulan sama ada segi kawan dia, sahabat-sahabat dia, pergaulan dengan jemaah, pergaulan dengan orang kata rumah dia, anak-anak dan sebagainya, maka bagus dia punya pergaulan dia. Nabi pernah sallam dia kata, bersabda kan, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan keluarga dia. Betul tak? Itu. Kemudian wasidku, dan benar. Jemaah, lawan benar ialah kazib, bohong. Nabi SAW pernah bersabda, ayatul munafik salasah, tanda orang munafik ada 3. Pertama, al-kazib, iza haddasa kazaba, bila cakap bohong. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyalah janji. Yang ketiga, wa iza utmina khana, bila dia amanahkan dia mungkir amanah. Menyalahi amanah. Ni tanda-tanda orang munafik.
Tu tanda-tanda orang munafik. Jadi jangan adalah sifat-sifat munafik dalam diri kita lah. Sifatnya kita kena sentiasa al-syiriku, cakap benar. Dalam apa juga keadaan kita cakap benar. Jadi walaupun ada tempat-tempat yang dibolehkan berbohong. Ada kan tempat-tempat tertentu yang boleh kita berbohong, contohnya untuk mendamaikan orang yang bersengketa, mendamaikan orang bergaduh. Bolehlah, diharuskan lah, dibolehkan lah. Gitu. Bukan digalakkan, tak ada. Bukan digalakkan cakap bohong, tak ada. Tapi hanya sebagai yang kata untuk salah satu cara lah, untuk mendamaikan orang yang bergaduh. Kemudian ikhlas. Ikhlas ni adalah sifat yang ada pada dalam diri kita. Satu benda yang susah untuk diukur lah tentang ikhlas ni. Banyak orang kata dia ikhlas, tapi sebenarnya tak ikhlas pun kan gitu. Baik. Kemudian apa lagi ilmu Fatain yang kita kena belajar? Wa ma yuzabbu ayzammu, dan satu benda yang dicela, satu benda yang dicela. Kita kena tahulah antaranya kal haqni al-haqdi, maknanya dengki. Ni sifat-sifat mazmumah ni, benda tak elok. Seperti dengki, wal hasad, iri hati, wal ghasyu, penipu, wal kibir, besar, cakap besar lah, sombong, kibir, wal riya, dan riya, menunjuk-nunjuk pada orang lain, wal ghadab ni pembengih kan, pembengih, marah, ghadab, wal adawah, seteru, wal baghdha ni sama dengan seperti pemarah dia, baghdha, wal bukhli, dan bakhil, bakhil kan. Ini semua sifat-sifat yang kita kena tahulah. Masuk kena tahu tu bukan mana kita kena amalkan, tak. Kita kena tahu untuk kita jauhkan. Macam tu. Kita kena tahu dan kita kena jauhkan benda tu. Seperti hasad dengki. Banyak kalau kita ni hasad dengki. Macam tu. Kemudian menipu. Banyak kalau kita ni menipu. Disebabkan dia nak kaya, nak cepat kaya, maka dia nipu orang lain. Wal kibir, dan cakap besar. Banyak ada kalau kita ni cakap besar, belagak kan. Kemudian riak. Banyak kalau kita ni riak, menunjuk-nunjuk orang lain. Orang yang riak ni Allah Ta'ala tak akan terima amalan dia. Kemudian wal ghadab, marah. Nabi SAW pernah bersabda, berpesan kepada kita, dia kata la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Nabi mengulang sebanyak 3 kali kan. Ni adalah pesan Nabi pada kita lah. La taghdab, jangan kamu marah. Apa maksud jangan kamu marah tu? Adakah tak boleh marah? Marah boleh, ada masanya kena marah. Tak? Contohlah, cikgu bagi kerja kat anak murid, suruh buat kerja, balik rumah buat kerja rumah, pagi besok datang hantar kerja rumah kan. Cikgu minta kerja rumah disiapkan, tapi dia tak buat kerja rumah, cikgu marah kan. Macam tu, kena kotak lah, tapak tangan kena kotak. Biasa dulu kan. Kita kerja sekolah dulu punya juga. Kadang bila tak buat kerja rumah memang kena kotak lah. Kerja tak siap, kadang tak berhenti nak buat. Apa cikgu ajar tu tak faham. Jadi kemudian cikgu bagi kerja rumah, balik ke rumah buat tak boleh. Akhirnya pagi besok tu pergi sekolah, kerja tak siap. Kerja tak siap memang kena marah lah. Itu biasalah. Talah tangan dia kata, dah kena dapat kotan. Dah merah tangan kena kotan tuan. Kadang ada bodoh, kadang kita tak faham. Cikgu ajar tak faham. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau buat kan tentulah salah. Pasalah kan marah juga cikgu. Bongin cikgu kan. Buat tak buat salah. Buat pun kalau tak betul pun salah. Jadi nak buat macam mana? Jadi ada masanya cikgu tu marah. Marah itu bukan makna dia benci kita, tak ada. Dia sayang kita.
Betul juga kalau kita marah dengan anak cucu kita kan, buat tak betul. Kita dah larang jangan buat, tapi dia terus buat. Banyak kali dah kata jangan buat juga. Jangan merempit juga. Atuk dah cakap jangan merempit juga. Depan kita dia kata tak ada tu dia tak merempit ke tu. Tengok sampai ke setimpang, tengok dia berdosuk depan kita. Berdosuk depan kita tuan. Tengok siapa tu? Dia macam cucu dia tu. Macam cucu dia tu. Rasa cucu dia tu, motor tu. Nampak? Balik tu memanglah dah kena piuh sini orang tu. Atuk cakap jangan merepit, kau merepit juga macam tu. Jadi tok marahlah. Jadi marah kita tu bukan mana kita bonci ke dia, tak ada. Sayang. Kau nak langgar masuk lori macam mana? Macam tu. Tercium bentuk lori kan? Ataupun masuk lori. Kalau mati terus tak apa dah. Innalillahi wa inna. Ni tidak Ustaz. Patah yok masuk pula ICU hospital. Dah kita pula nak kena pergi tengok selalu. Masuk bosi lah gitu, masuk bos patah tangan kan. Lepas tu paha pun patah, kaki pun patah, semua patah, tapi hidup lagi. Dan hidup lagi. Tapi habis semua patah kan. Nasib baik alat dia tak patah. Nasib baik alat dia tak patah kan. Kalau patah alat lagi parah kan. Kita dah banyak kali tahu jangan merempit juga. Akhirnya masuk lori kan. Nasib baik tak. Innalillah. Tapi kalau lillah pun lagi senang kan. Senang kita uruskan. Baik. Baik, seterusnya al-adawah, seteru, permusuhan. Ni pun benda yang tegah dalam konteks Islam. Wal baghdha ni mana permusuhan jugalah. Bengis, wal bukhli dan bakhil. Gitu. Ni benda-benda fardu ain yang kita kena tahu. Gitu. Baik, wal ma'rifatu ma taksibu bihi al-aula wa ma tajtanibu bihi as-saniyah fardu ain. Maka mengenal apa-apa yang diusahakan dengannya yang pertama dan barang-barang yang dijauhkan daripada yang kedua itu adalah fardu ain. Mana sesuatu benda yang kita usahakan tadi yang pertama tadi itulah berkenaan dengan benda yang sifat-sifat mahmudah tadi. Kemudian apa benda yang dijauhkan pada yang kedua itulah sifat-sifat mazmumah, sifat yang baik, yang jahat, sifat yang elok tadi. Itu semua kena tahu. Okey. Kemudian kata sihil mu'taqidat dan seperti tashih segala iktikad, wal ibadah dan keibadah, wal muamalat dan segala muamalat. Ni pun benda yang kita kena tahu juga lah. Mentasihkan akidah kita. Betul tak akidah kita ni? Kita ni dalam konteks kita ni 9 ni akidah kita ialah akidah apa? Ahli sunnah wal jamaah. Betul tak kita ahli sunnah wal jamaah? Kan? Betul tak kita ahli sunnah wal jamaah? Itu yang kita kena kaji tahu, kena kaji. Itu sebabnya kita kena belajar bab tauhid. Kitab tauhid. Kan? Contohnya kitab Risalah Tauhid. Saya banyak tempat sengaja bab tauhid tuan. Antara kitab yang saya ajar ialah contohnya Hakikat Hidup Beriman. Itu bab tauhid tu. Dalam tu pun ada sifat 20 semua sekali mengaji. Kemudian ada lagi tempat sengaja tu kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu yang bekas Mufti Nisabah tu pun sengaja juga tu. Kemudian kitab Jawharatut Tauhid. Jawharatut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Tu bersyair. Ada 144 syair. Kemudian kita baca dia punya syarah dia. Jawharatut Tauhid. Contohnya Asyah Al-Bajuri. Dia punya syarah dia lah. Kemudian kitab Tuhfatul Murid, syarahnya juga. Syarah kepada kitab Jawharatut Tauhid. Banyak. Kat saya banyaklah kitab berkenaan dengan tauhid ni. Tapi semua bahasa Arab lah. Jawi ada juga kitab banyak. Saya banyak Arab. Arab ni lagi yang kata, bagi saya Arab ni lagi senang berbanding dengan Rumi. Kan? Kadang Rumi kadang saya baca-baca tak faham. Bila tengok Arab ni, baru faham. Mau nampak benda yang dia cakap. InsyaAllah benar.
Baik. Kemudian kita lihat kitab Akidah Ahlussunnah. Kita masuk bab baru, bab fi kalimataini syahadah allati ya ahadun mabani al-Islam. Bab pada menyatakan dua kalimah syahadah yang mana ianya salah satu daripada mabani Islam, maknanya rukun-rukun Islam lah. Kalau rukun Islam ni ada berapa perkara tuan? Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kan, aqimus solah, mendirikan sembahyang sehari semalam sebanyak 5 waktu. Kemudian wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Kan, zakat ada syarat-syarat zakat lah. Ada benda-benda yang boleh dikeluarkan zakat, ada benda tak boleh keluarkan zakat. Kemudian apa lagi? Saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kita dah selesai dah puasa Ramadan. Sekarang ni kita sibuk puasa 6. Ada yang dah habis puasa 6, ada yang tak usik-usik lagi. Belum buat tuan puasa 6. Saya baru 3 hari tuan puasa 6. Lepas tu sibuk gaya pula. Tadi pun gaya lagi, kan? Tadi pergi semenyih tadi, kan? Jadi juru cakap anak buah dia merisik tu tenang. Kita tu kena jadi cakap pula. Yalah, dah ramai-ramai itu mesti adalah makan-makan dan sebagainya. Takkan kita nak puasa pula kan? Nak puasa pula kan? Mestilah dah makan-ramai tu makan lah tu. Ni banyak ni jemputan-jemputan kan. Dia lagi ujung-ujung Syawal ni lagi banyak jemputan. Lagi banyak dia pencabaran dia. Kalau sesiapa yang dah habis tu, alhamdulillah lah, sonok lah, dah habis puasa 6. Yang tak habis-habis ni masalah ni kan. Banyak dia punya tangguh-tangguh dia. Baik. Jadi bab pada menyatakan dua kalimah syahadah yang mana ianya salah satu daripada mabani Islam. Mabani daripada perkataan bunya. Bunya Islam ala khamsin. Islam tu dibina di atas 5 perkara. Baik. Aqidatuhum fi zatillahi ta'ala. Wa taqaddasu annahu ilaha wahid. Ilaha wahid la syarikalah. Akidah mereka itu pada menyatakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah taala. Tuhan yang satu yang tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka pada menyatakan tentang zat Allah taala dan penyucian bahawasanya Tuhan itu wahid esa, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana mustahil Allah taala ni ada sekutu, ada pembantu. Mustahil Allah taala ada sekutu dan pembantu. Allah taala tunggal dalam menguruskan dan juga mentadbir alam ini, dia tunggal. Kalau ada dua Tuhan macam mana tunggal? Kalau ada dua Tuhan, kemungkinan besar akan bergaduh lah. Kalau ada Tuhan, maka rosak alam. Seorang Tuhan nak menjadikan, seorang Tuhan tak nak menjadikan, maka rosaklah alam. Sebab Tuhan itu mestilah esa tunggal, dia satu saja. Itu juga dalam mentadbir negara, Perdana Menteri mesti satu, tak boleh dua ada Perdana Menteri. Menteri itu lainlah, menteri ramai. Menteri itulah, menteri alam sekitar lah, menteri keuangan lah, menteri itu macam-macam menteri. Tapi Perdana Menteri mestilah satu. Gitu. Maka dialah yang akan menguruskan negara. Itu juga dalam mentadbir alam. Nak mentadbir alam ni mestilah Allah Ta'ala satu, esa je. Tak boleh Allah Ta'ala tu berbilang-bilang. Kalau Allah Ta'ala berbilang, maka rosaklah alam. Kenapa? Kerana Tuhan yang pertama contohnya nak melaksanakan, sedangkan Tuhan yang kedua tak nak melaksanakan. Tuhan pertama nak ijad ni menjadikan. Tuhan kedua dia kata la ijad, tak nak menjadikan. Maka terjadi perbalahan kepada dua Tuhan, maka rosaklah alam. Gitu. Sebab Allah Ta'ala tu mestilah esa, tu kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Muhammad, Allah Ta'ala itu tunggal, esa kan.
Allahus Samad, Allah tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu bagi Allah Taala. Allah Taala tiada sekutu. Surah ini namanya surah Al-Ikhlas. Surah ini namanya surah Ikhlas. Tetapi perkataan ikhlas tak ada kat situ. Ini satu-satunya surah dalam Quran, satu-satunya surah dalam Quran, kan? Disebut nama surah itu tapi perkataan itu tak ada dalam Quran. Tak ada dalam ayat itu. Itulah surah Ikhlas. Sedangkan surah-surah lain bila sebut nama surah itu ada perkataan dalam surah itu. Contohnya suratul Baqarah. Kenapa namakan suratul Baqarah? Kan dalam salah satu daripada ayat ini ada perkataan Baqarah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sungguhnya Allah Taala perintah kamu untuk menyembelih sapi, menyembelih lembu betina kan. Lepas tu surah Ali Imran. Kenapa surah Ali Imran ada? Kerana ada perkataan Ali Imran dalam surah tersebut. Kemudian kenapa namanya surah An-Nisa? Kerana ada ayat An-Nisa, perkataan An-Nisa tersebut dalamnya. Kenapa namakan suratul Maidah? Kerana dalam surah itu ada yang perkataan Al-Maidah. Ma'idatan minas sama. Ma'idatan, makanan yang turun daripada langit. Ma'idatan minas sama. Okey? Jadi makna semua surah-surah itu, kan, kenapa dinamakan sebagai itu? Kerana ada perkataan itu. Yasin. Kenapa nama surah Yasin? Kerana pada awal surah itu ada perkataan Yasin. Toha. Kenapa dinamakan surah Toha? Kerana pada awal ayat itu ada perkataan Toha. Okay. Nun. Kenapa dinamakan surah Nun? Kerana dalam surah itu terdapatnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah Ar-Rahman. Kenapa nama surah Ar-Rahman? Ada perkataan Ar-Rahman dalam surah itu. Tetapi kalau kita buat surah Al-Ikhlas, ada tak kata ikhlas dalam surah itu, Tuan? Ada tak? Tak ada. Yang ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tak ikhlas? Tak ada. Tapi kenapa dinamakan ikhlas? Gitu. Dinamakan ikhlas kerana kan dia menekankan kepada kita supaya kita ikhlas dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Taala yang esa itulah. Kerana sifat Allah Taala itu esa. Jadi dalam penyembahan kepada Allah, ikhlas untuk Tuhan yang esa itu. Tuhan Allah Taala yang esa, yang tidak berbilang-bilang. Yang tidak berbilang-bilang. Masya-Allah. Baik, kemudian qadimun la awal lahu. Allah Taala yang bersifat qadim, sedia, la awala lahu, tiada awal kepada baginya. Maksudnya tidak ada awal, itu maksudnya tiada awal kepada wujudnya Allah Taala. Qadim maknanya sedia. Apa maksud sedia? Sedia yang tiada awal kepada wujudnya Allah Taala. Sebelum menjadikan alam, Allah Taala dah ada dah. Bukan makna ada alam dulu baru ada Allah. Ada alam dulu baru Allah Taala ada. Bukan. Kalau macam tu dia bukan Tuhan lah. Contohnya patung berhala. Antara patung berhala dengan pembuat patung berhala, siapa dulu? Berhala dengan pembuat patung berhala, siapa dulu? Siapa wujud dulu? Pembuat patung berhala dulu dah. Baru ada berhala. Yang peliknya pembuat itu sembah yang kena buat. Yang pembuat tu menyembah yang kena buat. Kadang dia tak sembah tapi dia jual. Dia jual kat lain. Orang lain yang sembah. Gitu. Sedangkan Allah Ta'ala ini dia bukan begitu. Mana sebelum terjadinya alam, Allah Ta'ala tu dah ada, dah wujud dah. Macam tu. Itu dikatakan sebagai qadim. Qadim maknanya dahulu ataupun sedia. Asal mana qadim ni dahulu, tapi yang paling layak ialah sedia.
Sedia maksudnya tiada awal kepada wujud Allah Ta'ala. Maknanya dia sentiasa wujud. Dan Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada alam. Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada alam, tapi kitalah yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Kalau sedikit saja, tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik nikmat daripada kita. Kan, Allah Ta'ala tarik nikmat daripada kita, apa terjadi pada kita? Contohnya dia jadikan kemarau. Kan, seminggu, 2 minggu kemarau, tak ada air. Molosang tak kita, tuan-tuan? Molosang hulu hala. Kan, menyalahkan tu, menyalah ni. Oh, ini sains punya kerja dia ni, ini kerajaan lah punya kerja dia kan. Sampai kita air tak ada ni. Tak? Sikit saja Allah Ta'ala tarik nikmat bagi kita, tahan nikmat, kita pun dah mengelupu. Gitu. Kan? Dah mengelupu. Kemudian jerubu kan. Jerubu. Ni dah lama tak jerubu, tuan-tuan. Cuba kalau jerubu berlaku, tuan-tuan. Mengelupu masing-masing, tuan-tuan. Allah Ta'ala datangkan jerubu je. Hari tu Covid, Allah Ta'ala datangkan Covid. Mengelupu masing-masing, tuan. Sekarang ni Alhamdulillah lah, dah kuat kan. Adalah sikit-sikit lagi kan. Dan kalau boleh, benda tu janganlah datang balik, tuan. Seksa tu, tuan. Duduk dalam rumah kena karantin. Seksa tak? Seksa duduk dalam rumah 2 minggu kat rumah, tuan. Menu kan. Tengok TV je. Boring lah. Kojak tengok TV. Kojak je boring lah. Tengok rumah. Rumah tengok kita. Kita tengok rumah. Kan? Boring tak? Boring ya? Itu. Itu. Kan? Jadi dulu, tuan-tuan, waktu Covid itu, taman saya, tuan-tuan, kan? Kena pula orang kata karantin taman situ. Askar datang tu, pagar kawat tu dipasang ke depan tu. Pagar kawat tu, tuan. Kawasan merah. Tempat itu tu dari kawasan merah. Ramai kes-kes Covid ke situ, dah kena pagar depan tu. Askar dah datang, berterak datang ni. Ponik lah, tak boleh keluar. Macam mana? 2 minggu tu, kan. Lepas 2 minggu tu pula, kira dah 2 minggu, kira merdeka lah. Lepas itu anak pula kena. Anak lah 3 orang pula, positif pula. Dah, kuarantin balik. Sebulan lah kuarantin, tuan-tuan. Masya Allah. Saya esok kat sini, tuan-tuan pun ada juga pengalaman kan. Gitu. Macam mana perasaan dah. Baik, kemudian mustamirun wujud la akhira lahu. Mustamirun wujud la akhira lahu. Berkekalan wujud dan tiada akhir kepadanya. Berkekalan wujud dan tiada akhir kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala ini. Satu hari, tuan-tuan, alam besok akan rosak dan binasa. Dan kita ni pun, tuan, dah berada di penghujung dunia, betul tak? Penghujung dunia ataupun penghujung kehidupan kita. Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan, ketika Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi disuruh oleh satu suruhan. Seorang perempuan tua lah, panggil Muhammad, panggil Nabi. Ya Muhammad, tunggulah. Wahai Muhammad, tunggulah. Maka Jibril kata, jangan tunggu, teruskan jalan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj lah, macam tu. Diperjalankan pada malam Isra' Mi'raj tadi. Kemudian Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan perempuan tua itu? Maka, kan, Jibril kata, itulah perumpamaannya kepada umur dunia. Itulah perumpamaan kepada usia dunia ini. Mana masa tu 1400 tahun lepas tu, kan, ketika Nabi Isra' Mi'raj tu, kan, itu pun umur dunia pun dah tua dah. Apalagi zaman sekarang ni, dah semakin tua kan, macam tu. Tengoklah kalau dah tua macam mana jalan tongkat, kan. Jalan tongkat, lepas tu jalan pun tak berapa, muyuh hayang jalan. Kalau buat kereta, tak macam tua buat kereta macam mana, kan, lambik tu, tuan. Kita nak motong tak boleh. Kita nak motong tak boleh. Jalan pula bengkak-bengkok. Lepas tu dia bawa kereta 40 km sejam. Apa perasaan tuan-tuan, tuan-tuan nak copet? Apa perasaan? Bengih tak tu? Bengih ya, kan. Kan, macam-macam dah mati tu. Kan? Tahap apa pun tak goti buat kereta macam ni tu. Kan? Kalau mati perasaan kita macam bergaul tu. Lah tu. Bila dapat potong tu logo, tuan, nampak pandang dia. Oh.
Rupa kan. Rupa yang tua kan, umur dah 80 tahun masih lagi nak buat kereta. Tak? Tapi ada orang okey juga. Ada juga umur 80 tahun buat kereta okey lagi, steady lagi. Ada kan? Ada lagi steady lagi, cantik lagi, monobut dia lagi pada laju pada kita lagi. Kita bawa pun 100 je, dia bawa 130. 140 bawa kan. Hebat kan. Tapi jarang jumpa lah. Biasanya kalau kamu tahu tu memang cenia-cenia lawanya tu. Kita nak potong tak dapat. Seterusnya tuan, mustamiran wujud la akhira lahu. Berkekalan wujud dan tiada akhir kepada wujud Allah Ta'ala. Itu dikatakan sebagai baqa', kekal. Qadim sedia. Baqa' maknanya kekal. Maksud kekal itu tiada akhir kepada wujud Allah Ta'ala tu. Sekalipun nanti alam ini rosak dan binasa, kan? Tetapi Allah Ta'ala tetap kekal wujud. Sehinggalah besok alam itu dibangunkan semula. Pada masalah, bila pada masa besok alam tu tak macam alam kita lagi. Tak ada lagi gunung ganang, tak ada lagi lautan, kan? Tidak ada lagi bukit bukau dan sebagainya, tetapi merupakan satu kawasan yang datar, rata, putih seputih-putihnya masa tu. Masa itulah semua manusia akan dikumpulkan daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada umat baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayanglah macam mana ramai manusia masa tu. Kita ke musim haji tuan-tuan, tengoklah ramai beripik-ipik tu kan. Ramai dah tu. Ini umat masa ni juga, masa itu juga. Tahu tak masuk umat dahulu tu? Kalau umat dahulu daripada umat Zami Adam, bayangkanlah tuan-tuan. Sampailah Muhammad ni kalau dikumpul ke semua daripada masa tu macam mana? Mengumut je tuan-tuan. Kan? Macam ulat apa tu? Ulat apa kan? Kalau dia makan bangkai tu, macam itulah keadaan manusia tu besar daripada masyarakat. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW ni senang dihisap. Bagi orang yang Allah Ta'ala pilih besok, hisap dia besok daripada masa itu senang, mudah. Ada yang Nabi sebut 70,000 pada umat aku tu akan masuk surga tanpa dihisap, akan ada. 70,000 pada umat aku akan masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi SAW pun minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, boleh tak kau tambahkan lagi? Boleh tak kau tambahkan lagi? Maka Allah Ta'ala kata boleh kau tambahkan. Mana daripada setiap satu daripada 70,000 itu akan memberi syafaat kepada 70,000 yang lain. Satu tu dapat macam 70,000 lain. Kan, itulah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kita terpilihlah, termasuk daripada 70,000 yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam tadi saya baca hadis kat mana saya ngajar tadi? Masjid Qaryah Pekan Mantin. Berkenaan dengan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Fakhimul Maktum, tapi adalah adalah sikit masuk tajuk berkenaan dengan perkara tadilah 70,000. Baik, kemudian abadiyun la nihayata lahu. Abadiyun la nihayata lahu. Abadi mana kekal kan? Kekal la nihayah, tiada penghabisan lahu baginya. Abadiyun mana kekal, la nihayata, tiada nihayat, tiada kesudahan kepadanya. Sedangkan kita ni ada usia kita akan sampai tempoh ketikanya kita akan mati. Kecuali lah orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Orang yang Allah Ta'ala pilih umur dia panjang ada, tapi tak banyak lah. Ada yang dah dimatikan hidup semula. Dalam surah apa tu? Ayat dalam surah Baqarah. Au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha. Itu kisah Nabi Uzair yang disebut dalam Quran. Ketika Nabi Uzair lalu kepada satu perkampungan yang mana perkampungan itulah rosak dan musnah. Kan? Kemudian Nabi Uzair berfikirlah ataupun berkata-kata, macam mana ya Allah kau akan menghidupkan semula benda-benda yang telah mati ni.
Macam mana kau akan menghidupkan semula benda yang telah mati ini, yang telah musnah tadi? Maka Allah Ta'ala mematikan Nabi Khidir kan selama mi'ah, mana 100 tahun. Dia mati selama 1 tahun. Lepas 1 tahun Nabi Khidir dihidupkan semula dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu dia sampai perkampungan tadi, dia bawa makanan dan juga bawa dengan dia punya himar tu, kedai dia. Okay? Pada permulaan dia tak percaya dia telah matikan selama 1 tahun. Kemudian ada suara menyatakan, kau tak percaya kau hidup 100, kau mati 1 tahun, cuba lihat kepada makanan kau dan kepada kedai kau. Lihat pada makanan dan kedai kau. Makanan kau masihlah baik lagi, tetapi kedai kau dah jadi tulang belulang. Kedai dah jadi tulang belulang. Mana dah matilah kedai, dah lama dah 100 tahun. Daging kedai pun tak ada dah. Yang ada tulang belulang kedai je. Tapi makanan dia masih baik. Makanan masih baik, seolah seperti semalam, makanan semalam. Makanan semalam yang masih ada lagi baik. Jadi Allah Ta'ala nak buat perbandingan pada dia supaya dia percaya dan yakin bahawa adanya hari kebangkitan itu dan juga hari kematian dan kebangkitan. Au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khuyatun ala urushiha tu. Sebab tu dia Al-Quran. Ketika Nabi Uzair sampai perkampungan tu, kan, lihat perkampungan itu telah musnah. Siapa yang musnahkan perkampungan itu? Nama gajah yang musnahkan itu, dia gajah ada satu gajah yang jahat. Namanya gajah Buktanasar. Gajah itu memang gajah yang zalim. Sama juga perbuatan PN ini macam Firaun dan juga Namrud. Memang gajah yang, maknanya kalau gajah tu lalu kat situ kampung itu, memang kata rata serata-rata dibuat oleh gajah tu. Dia rata serata-ratanya dimusnahkan perkara tersebut. Itu namanya gajah Buktanasar. Kalau tuan lain gajah, tuan buka dalam YouTube cerita berkenaan gajah Buktanasar, ada berkenaan cerita antara gajah yang zalim tu. Jadi perkampung itu dimusnahkan oleh gajah tersebut. Kemudian Nabi Uzair lalu kampung tadi, dia tengok kan macam mana Allah Ta'ala akan membina semula akan berniatan musnah dan wasak ini. Maka Allah Ta'ala pun mematikan Uzair selama 100 tahun. Masa dia sampai kampung itu, dia bawa makanan dan bawa khimar sekali, kedai sekali. Lepas 1 tahun, maka Allah Ta'ala hidupkan dia semula. Kan? Dia tengok dia punya makanan dia masih baik, sedangkan himar dia, kedai dia dah jadi tulang berulang. Macam tu. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan semula kedai dia. Dia melihat dengan mata kepala dia sendiri, tengok kedai dia hidup semula. Dibina semula, tulang-tulang dia, daging-daging dia, kan? Semualah, kulit dia, kepala dia, mata, semua dicantumkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Uzair melihat peristiwa tersebut di hadapan dia. Barulah dia percaya itulah kekuasaan Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala boleh menghidupkan dan mematikan dalam masa yang begitu cepat dan pantas. Sebab ada kalangan kita ni tak percaya tentang hari kebangkitan. Okay? Apalagi kalau ada orang ni dia tak percaya pada Tuhan, kan? Ada orang tak percaya pada Tuhan. Ada percaya pada Tuhan tapi tak percaya tentang hari kebangkitan. Manakah mungkin, kan, sesuatu benda yang rosak dan musnah, kan, dah jadi tanah, kan, dah hancur lebur jadi tanah, manakah mungkin akan dicantum semula dan hidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan benda itu adalah mudah kepada Allah Ta'ala. Mudah. Kita lihat tentang berkenaan dengan kisah Siti Maryam yang mana hamil. Siti Maryam hamil, menghamilkan Nabi Isa, kan, tanpa ada seorang ayah. Tanpa ada ayah, tapi hamil. Macam dengan hanya ditiupkan ruh, kan. Ruh malaikat datang, itu malaikat Jibril datang. Ketika dia tengah beribadah dalam Baitul Maqdis tu, tiba-tiba masuklah Jibril. Yang mana bilik yang disediakan untuk Maryam itu tidak ada seorang pun masuk, kecuali Nabi Zakaria saja. Itulah penjaga, kan, kepada Siti Maryam. Kerana Nabi Zakaria telah dimanahkan untuk menjaga Siti Maryam itu. Iaitulah Siti Maryam itu anak kepada Ali Imran. Itu namakan surah Ali Imran, Al-Quran tu.
Jadi Siti Maryam pun ketika dia tengah duduk ibadah tu, tiba-tiba datanglah seseorang masuk dalam rumah dia, dalam bilik dia. Maka dia pun terkejut. Siapa ni? Akulah malaikat Jibril, iaitu Allah Ta'ala. Apa tujuan pun kau? Kan kau akan dikurniakan seorang anak. Akan dikurniakan seorang anak yang akan menjadi Nabi. Nabiyan wa Rasulah. Seorang Nabi dan Rasul serta nanti. Itulah Nabi Isa AS. Maka Siti Maryam kata, macam mana boleh aku akan ada anak? Sedangkan aku ni bukan perempuan yang jahat. Bukan perempuan penzina. Aku ni pun tak pernah sentuh dengan lelaki-lelaki. Macam mana aku akan boleh ada hamil, ada anak? Maka Jibril kata, benda ni adalah mudah kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, maka jadilah, adalah anak. Maka ditiupkan akan ruh itu masuk ke dalam rahim dia, maka hamillah Siti Maryam. Hamil Siti Maryam. Terkejutlah dia. Bila Siti Maryam hamil, dia rasa malu lah dia. Maklum lah, suami tak ada, tentulah malu. Betul tak? Maka akhirnya dia keluar daripada tempat persembunyian dia, tempat ibadah dia, maka dia pun larilah gitu. Larilah dia, membawa diri. Sehinggalah orang kata terjadinya Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa tadi, kemudian Siti Maryam bernazar kepada Allah bahawa dia tidak akan berkata-kata dengan manusia. Itu dia punya nazar dia. Sehinggalah sampai kepada orang kampung menuduh dia seorang perempuan penzina. Maka Siti Maryam kata, mesti dia tak cakap sebab dia berpuasa. Maka Siti Maryam tunjuk kepada budak itu, pada anak dia, Nabi Isa. Maka Nabi Isa kata, kan, dia bercakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah Rasul yang telah pun diutuskan, Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Itu. Boleh kan? Itulah kisah dia. Baik, saya rasa sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini, pertemuan kita yang pertama. Setelah kita berehat panjang ni, kita orang up dulu lagi. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi lah untuk pengajian yang seterusnya. Kita tanda situlah, abadiyun la nihayatalahu, maknanya kekal selama-lamanya, tidak ada penghabisan baginya, bagi wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada persoalan? Tanya ada. Di permasalahan juga. Permasalahan dia kan. Di rumah dia yang macam tinggal Nabi SAW. Adakah makhluk jin masuk itu? Makhluk jin? Semualah. Jin betul masuk. Cuma jin pun ada Islam tak Islam. Kan? Jin ada Islam tak Islam. Kan? Disebabkan oleh jin ada Islam tak Islam, jin pun akan juga kan dihisap juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya di makhluk gaib lah, tak nampak. Tak nampak. Dan akhirat besok kita akan nampak dia lah. Nampak dia. Nampak jin macam mana rupa dia. Dunia ni memang tak nampak dia, tapi dia ada di mana-mana sebenarnya. Kemungkinan dalam surau masjid ni pun ada jin juga. Kan? Gitu. Binatang-binatang pun semua kan dibawa daripada Allah Ta'ala. Itu sebab ada hadis menyatakan di akhirat besok, kambing yang tidak bertanduk akan mengambil kisos terhadap kambing yang bertanduk, yang menanduk dia. Dia akan tanya, kenapa kau tanduk aku kat dunia dulu? Dan kenapa kata, maka Allah Ta'ala akan minta dia membalaslah. Macam mana bentuk balasan tu Allah Ta'ala tak tahu macam mana. Tapi kambing tak bertanduk, ambil kisah lah. Lepas tu besok, cuma kambing tadi dia tak akan dibawa masuk syurga, tak adalah. Maka dia terus akan dimusnahkan, dilenyapkan Allah Ta'ala setelah berlakunya kisah tadi. Kerana binatang-binatang tu jadi daripada air kan, binatang-binatang semua asalnya kejadian daripada air, maka dia akan kembali kepada air semula binatang. Sedangkan kita ni semuanya daripada tanah. Kita dijadikan daripada tanah. Asal kejadian kita Nabi Adam tu daripada tanah lah. Tadinya. Cuma kita dalam proses generasi ke generasi tadi ialah pertemuan air mani lelaki dan perempuan. Pertemuan lelaki dan perempuan, maka ada benih lelaki dan perempuan, maka terjadilah anak. Sampailah keturunan generasi dan sebagainya.
Tapi asal kejadian kita itu adalah daripada tanah. Itu sebabnya kalau kita meninggal mati, mana kita hantar? Tanah kan? Kita akan masuk dalam tanah balik. Gitu. Tak ada tempat lain kita hantar, semua dalam tanah. Itulah dia punya rumah kita berapa kaki tu. Berapa dalam itu? 6 kaki, 7 kaki itulah. Walaupun dalam dunia ni rumah kita macam mana hebat sekalipun, macam mana besar rumah kita, harga sampai 1 juta rumah kita, dengan kolam renang di dalam rumah tu macam-macam lagi. Kan ada swimming pool dalam rumah kita. Bila kita masih tu, kita bawa tak swimming pool tu? Tak, semua tinggal. Kan rumah-rumah kita 2 tingkat ke 3 tingkat ke, kan harga berjuta pun rumah kita semua tinggal. Itulah lubang kubur yang kita diam dalam tu. Semua saiz sama. Kan? Semua saiz sama. Dalam dunia ni rumah saiz masing-masing berbeza-beza kan. Ada rumah besar, ada kecil, 2 tingkat dengan sebagainya. Rumah macam mahligai pun ada. Tapi bila kita mati, semua lubangnya lubang sama tu dia. Itu lubang dia. Tak ada besar dah. Dari situlah kita dimuat ni, pudek dalam tu. InsyaAllah. Habis Sultan. Boleh dah? Okey, insya-Allah. Habis ya? Tak ada. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalihan wa amal mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyan nafata ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.